A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Muhammad Bazlan, nombor Kat-Matrik KTB 230603034, semester 2, 3 tahun. Dalam video ni, saya akan membentangkan beberapa topik dalam subjek Qiraat Ilmi 1. Untuk tajuk yang pertama, saya akan ambil babul basmalah. Kemudian yang kedua, saya akan membentangkan bab surah Ummul Quran. Dan yang ketiga, saya akan membentangkan bab Idgham Kabir. Dan yang keempat, saya akan membentangkan bab Hal-Kinayah. Untuk bab yang pertama, saya akan menerangkan tentang bab basmalah. Kemudian saya akan membacakan bab matan pertama untuk bab basmalah. Basmalah baina suratain min sunatin rijalun nama wahal diriyatan wa tahammula. Matan di atas adalah menerangkan tentang hukum wajah isbat basmalah, iaitu mengekalkan bacaan basmalah antara dua surah kecuali di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Untuk imam-imam yang terlibat dalam wajah ini, seperti ikut bacaan imam yang telah tertulis pada matan di atas, iaitu untuk huruf ba adalah Imam Qalun An-Nafi'. Untuk huruf ra ialah Imam Kisai iaitu Abu Al-Haris dan Ad-Duri. Untuk huruf nun adalah Asim iaitu Imam Syu'bah dan Hafs. Manakala untuk huruf dal pula adalah untuk Imam Ibn Kathir iaitu Bazi dan Qunbul. Mari saya tunjukkan satu contoh untuk wajah isbat basmalah. Kita ambil akhir surah Al-Falaq dan kita sambung ke awal surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Selepas saja kita akhiri satu surah tu, surah yang pertama, kita akan terus baca bismillah dan kita terus sambung ke surah yang kedua. Seterusnya saya akan terangkan bait yang kedua dalam bab basmalah. Wasluka baina suratain fasahatun wasil waskutan kullun bilayah hasala. Kemudian saya akan terangkan tentang bahagian pertama, iaitu wasluka baina suratain fasahah. Matan ni dia menerangkan tentang wajah basmalah, iaitu wasal bidunil basmalah, iaitu membaca secara wasal, iaitu bersambung antara dua surah tanpa membaca basmalah. Imam yang terlibat untuk matan ni ialah Hamzah yang melibatkan Imam Khalaf dan Khalid. Baiklah, bagi bahagian yang seterusnya dalam matan kedua babul basmalah ni, saya akan bacakan bahagian wasil waskutan kudun jalayahu hasalah. Okey, untuk matan ni dia menerangkan tentang cara bacaan bagi imam-imam al-Raqun, iaitu huruf kaf, iaitu Ibnu Amir, yang perawinya terdiri daripada Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian kita ada kod imam huruf jim, iaitu Warsh An-Nafi', dan huruf kha, iaitu Abu Amru yang perawinya terdiri daripada Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Untuk cara bacaan bagi imam-imam ini adalah khilaf dengan tiga wajah, iaitu sama seperti dua wajah yang kita dah bincangkan pada awal tadi, iaitu yang pertama isbat basmalah baina suratain dan yang kedua wasal biduni basmalah. Tapi ada lagi satu wajah yang baru, iaitu sakta biduni basmalah. Sakta biduni basmalah ni maksudnya kita baca sakta, iaitu dengan cara berhenti seketika antara dua surah tanpa membaca basmalah. Okey, seterusnya kita teruskan pada contoh. Kita mula dengan start dengan wajah yang first, iaitu isbat basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, itu untuk wajah yang pertama. Untuk wajah yang ketiga pula yang baru ni, iaitu sakta biduni basmalah. Kita baca antara dua surah tu dengan kita berhenti seketika. Okey, untuk rujukan sakta ni kita boleh baca dengan dua detik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim.
Seterusnya saya akan masuk ke bab yang kedua, iaitu bab surah Ummul Quran. Okay, saya akan bacakan matanya yang pertama, iaitu wa maliki yaumiddin rawahi nasirun. Okay, matan ni dia menerangkan tentang cara bacaan lafaz maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah bagi Imam Kisai dan Imam Asim, di mana huruf alif dikekalkan selepas huruf mim. So cara bacaan dia adalah maliki yaumiddin. Okey, manakala untuk imam-imam baku yang lain pula membaca lafaz ni dengan hazaf alif, iaitu dengan membuang alif selepas mim. So cara bacaan dia adalah dengan maliki yaumiddin. Okey, yang tadi kita membincangkan tentang bentuk yang pertama dalam surah Ummul Quran, iaitu maliki yaumiddin. Okey, sekarang kita akan bincangkan untuk bentuk yang kedua, iaitu sirat dan al-sirat. Cara bacaan dia bagi setiap imam. Okey, al-sirat dan al-sirat ni dia setiap imam dia semua lain-lain. Imam pun dia baca sirat dan al-sirat bagi setiap tempat di dalam Al-Quran dengan menukarkan huruf sad tu kepada sin. Yang kita biasa cara bacaan kita al-sirat. Kalau bacaan kubur kita biasa guna as-sirat. So kalau bacaan dalam surah Al-Quran tu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Okey, untuk cara bacaan yang kedua pula kita tengok cara bacaan Imam Khalaf an Hamzah. Imam Khalaf al-Hamzah dia membaca as-sirat dan al-sirat bagi setiap tempat di dalam Al-Quran. Dengan membaca as-sirat tu, satu kita dibaca dengan ismam. So, bacaan sirat tu akan berbunyi seperti zal. Contoh az-zirat. Okey, kita baca dari surah Al-Fatihah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Okey, itu yang kedua. Untuk yang ketiga pula, kita tengok cara bacaan Imam Khalid an Hamzah. Imam Khalid an Hamzah ni sama je dengan Imam Khalaf tadi, cuma diterapkan ismam ni pada surat yang pertama dalam Al-Quran, iaitu ihdinas sirat. Tapi kalau surat yang kedua tu, yang surat al-ladzi tu, kita tak baca dah. Termasuklah dengan segala as-sirat dan sirat yang seterusnya dalam Al-Quran. Kalau contoh dalam bacaan surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Okey, itu yang ketiga. Kalau yang imam-imam yang al-baqarah semua, kita akan baca dengan bacaan biasa, iaitu as-sirat, dengan menyebut dia dengan sebutan sad. Untuk matan yang ketiga, saya akan bacakannya. Alayhim ilaihim hamzatun wa ladaihimu jami'an dhammil ha waqfan wa mawsilah. Okey, matan ni dia menerangkan tentang cara bacaan Imam Hamzah yang berkisarkan tentang 3 perkataan yang khusus, iaitu ilaihim, alaihim dan ladaihim. Okey, Imam Hamzah dia akan membacakan ketiga-tiga perkataan ni dalam setiap tempat dalam Al-Quran dengan mendomahkan ha. So nanti bacaan dia akan jadi ilaihim pada ilaihum, alaihim akan berbunyi alaihum, ladaihim akan berbunyi ladaihum. Dan keadaan ni boleh berlaku sama ada ketika wasal dan waqaf. Baiklah, kita akan teruskan dengan matan yang keempat. Matan yang keempat berbunyi Wasul dhammami mil jam'i qabla muharrakin dirakon wa qalunun bitakhyirihi jala. Okey, matan ni dia menerangkan tentang cara bacaan bagi Imam Ibnu Kathir terhadap mim jamak yang sebelumnya terdapat huruf yang hidup ataupun kita panggil huruf yang berbaris. Okey, Imam Ibnu Kathir akan membacakan mim jamak ni dengan silah 2 harakat dan akan mendomahkan dia. Maksudnya mim jamak tu kita akan domahkan dan akan dibaca dengan silah 2 harakat. Seperti contoh dalam surah Al-Quran tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahalazim. Daripada contoh tadi, kita boleh nampak yang mim jamak pada perkataan alaihim tu kita membariskan dengan dhammah dan dibaca dengan silah. Alaihim jadi alaihimu. Sebahagian daripada matan ini juga mengisarkan tentang cara bacaan bagi Imam Qalun an Nafi'.
terhadap dua keadaan, iaitu keadaan pertama apabila mim jamak bertemu dengan huruf-huruf yang berbaris, dan keadaan kedua adalah apabila mim jamak bertemu dengan hamzah qata'. Bagi keadaan yang pertama, iaitu apabila mim jamak bertemu dengan huruf-huruf yang berbaris, Imam Qalun akan membaca mim jamak secara silah dengan khilaf dua wajah, iaitu sukun dan silah dua harakat. Untuk yang keadaan yang kedua pula, iaitu apabila mim jamak bertemu dengan hamzah qata', Imam Qalun akan membaca mim jamak secara silah dengan khilaf tiga wajah, iaitu sukun, silah dua harakat dan silah empat harakat. Seterusnya saya akan bagi contoh untuk dua keadaan tersebut. Okey, keadaan yang pertama apabila mim jamak bertemu dengan huruf yang berbaris. Kita ambil daripada surah Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, itu adalah untuk khilaf wajah pertama, iaitu khilaf sukun. Untuk wajah yang kedua, iaitu silah dengan dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Untuk bahagian kedua, iaitu apabila mim jamak bertemu dengan hamzah qata', saya akan bacakan satu contoh daripada surah Al-Baqarah. Okay, mula-mula kita akan tengok pada wajah yang pertama, iaitu sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, itu untuk wajah yang pertama. Untuk wajah yang kedua, iaitu silah dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk wajah yang ketiga, iaitu silah empat harakat, silah tawasud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baiklah, kita akan teruskan dengan matan yang keempat, yang berbunyi wa min qabli hamzil qata'i silha liwarshihim wa askanaha albaqun ba'du litakmula. Untuk bahagian pertama matan ini, dia menerangkan tentang cara bacaan bagi Imam Warsh dan Nafi' terhadap dua keadaan, iaitu bila mim jamak bertemu dengan hamzah qata' dan mim jamak bertemu dengan huruf-huruf yang berbaris. Okey, Imam Warsh akan membacakan keadaan yang pertama, iaitu mim jamak bertemu dengan hamzah qata' dengan membacanya dengan silah 6 harakat. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Okay, itu untuk keadaan yang pertama. Untuk keadaan yang kedua, iaitu apabila mim jamak bertemu dengan huruf yang berbaris, Imam Warsh akan membacanya dengan sukun seperti biasa. Untuk bahagian kedua, bagi matan ini pula menerangkan tentang cara bacaan bagi Imam Al-Baqun terhadap mim jamak bertemu dengan huruf-huruf yang berbaris. Okey, Al-Baqun akan membaca mim jamak dengan sukun sama ada ketika waqaf ataupun wasal. Seterusnya kita akan pergi ke matan yang keenam yang berbunyi wa min duni waslin dhammuha qabla sakinin likullin wa ba'da alha kasru fathahil alam. Matan ini dia menerangkan tentang cara bacaan apabila mim jamak dia bertemu dengan huruf yang sukun, iaitu huruf mati. Untuk keadaan ini, semua Imam Al-Qurra bersependapat untuk mim jamak itu dibaca dengan dhammah tanpa silah ataupun mad. Hal ini berlaku kerana bagi mengelakkan pertembungan antara dua sukun ketika wasal. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun.
Daripada contoh ni kita dapat tengok yang mim jamak bagi perkataan minhum tu dia dhamahkan. Yang saya bahaskan tadi adalah keadaan mim jamak bertemu dengan huruf yang sukun secara umum. Tapi terdapat satu keadaan mana terdapat beberapa cara bacaan secara wasal dan wakaf bagi mim jamak yang bertemu dengan huruf sukun selepasnya. Dan sebelum ni terdapat huruf ha, dan sebelum huruf ha tu terdapatnya huruf ya sukun. Sebagai contoh seperti alaihimul qital dan ilaihimusnain. Ataupun sebelum huruf ha tu terdapatnya huruf yang berbaris kasrah. Sebagai contoh bihimul asbab. Okey, saya membuat keputusan untuk membahagikan perbezaan cara bacaan bagi keadaan ni kepada dua kategori, iaitu apabila wasal dan apabila wakaf. Okey, mula-mula kita akan tengok keadaan apabila wasal. Okey, bagi keadaan ketika wasal, mula-mula kita akan tengok cara bacaan bagi Imam Abu Amru. Imam Abu Amru akan mengkasrahkan mim ikuti dengan mengkasrahkan ha. So bacaan dia akan jadi alaihimil qital. Kemudian kita akan tengokkan cara bacaan yang kedua, iaitu bagi Imam Hamzah dan Kisai. Imam Hamzah dan Kisai akan membaca mim jamak dengan mendhamahkan ha dan mim. So nanti dia akan berbunyi alaihumul qital. Untuk Imam Al-Baqun pula akan membaca secara biasa, iaitu dengan mengkasrahkan ha dan mendhamahkan mim. Cara bacaan dia alaihimul qital. Untuk matan yang ke-8 berbunyi kama bihimul asbab thumma alaihimul qital waqfin likullin bikasrah mukmilah. Okey, untuk matan dia menerangkan tentang keadaan mim jamak bertemu dengan huruf sukun ketika wakaf. Okey, untuk ketika wakaf ni semua imam bersetuju dengan mensukunkan mim jamak. Tapi terkecuali bagi Imam Hamzah bagi keadaan yang melibatkan tiga kalimah, iaitu kalimah alaihim, ilaihim dan ladaihim. Bagi keadaan yang melibatkan ketiga-tiga perkataan ni, Imam Hamzah akan wakafkannya dengan mendhamahkan ha. Apabila wakaf, dia akan berbunyi alaihum, ilaihum dan ladaihum. Seterusnya, saya akan membentangkan bab yang ketiga, iaitu bab idgham al-kabir. Saya akan bacakan bantahan pertamanya. Wadunaka al-idgham al-kabira wa qutbuhu Abu Amrin wa al-Basri fihi takhaffala. Okay, untuk matan yang pertama ni, saya mula-mula akan terangkan tentang idgham. Idgham dari segi bahasa ialah al-idkhal, iaitu bermaksud memasukkan. Untuk segi istilah pula, wa ilah huwa anatqu bil harfain harfan wahidan musyaddadan. Maksudnya menyebut dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Secara umumnya idgham terdapat dua bahagian, iaitu shaghir dan kabir. Bagi idgham shaghir ialah berlaku ketika huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Manakala idgham kabir pula berlaku ketika bertemunya dua huruf yang berbaris. Terdapat satu bahagian tambahan yang dipanggil idgham mutlaq. Tetapi bahagian ini tidak banyak dibincangkan dalam kitab-kitab qiraat dan kitab-kitab tajwid kerana para al-qurra bersetuju untuk mengizharkannya. Saya akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang idgham mutlaq ni. Idgham mutlaq berlaku ketika bertemunya dua huruf yang mutamathilain, mutajanisain atau mutaqaribain, di mana huruf pertama berbaris dan huruf kedua pula sukun. Sebagai rujukan, mutamathilain melibatkan pertemuan dua huruf yang sama, manakala mutajanisain melibatkan pertemuan dua huruf yang sama makhraj. Untuk mutaqaribain pula bermaksud pertemuan antara dua huruf yang hampir makhraj. Okay, sebagai contoh, untuk mutamathilain seperti fa'ahyaina dan tatslu. Untuk mutajanisain kita boleh tengok contoh tatma'inna dan tad'un. Untuk mutaqariban pula kita boleh tengok contoh perkataan ahmilu dan yudlim. Baiklah, idgham mutlaq ni dia dinamakan dengan mutlaq ataupun mutajanisain mutlaqan ataupun mutaqaribain mutlaqan
kerana ia tidak tergolong dalam mana-mana bahagian idgham kabir dan idgham saghir. Seterusnya saya akan bacakan matan yang kedua yang berbunyi fafi kilmatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqi al-babi laysa muawwala. Okey, untuk matan ni dia menerangkan jika dua huruf mutamathilain yang berbaris bertemu dengan dalam satu kalimah, maka Imam As-Susi tidak membacanya dengan idgham kecuali pada dua tempat di dalam Al-Quran yang melibatkan pertemuan antara dua huruf kaf. Dua tempat itu adalah dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytum manasikum. Yang kedua adalah dalam surah Al-Muddathir, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakkum fi saqar. Sadaqallahu al-azim. Okey, untuk kedua contoh ni Imam As-Susi akan mengidghamkan huruf kaf yang pertama ke dalam huruf kaf yang kedua. So dia akan berbunyi manasikum dan masalakum. Untuk matan yang ketiga dan keempat adalah berbunyi makana min mithlaini fi kilmataihima fala budda min idghami ma kana awwala kaya'lamu ma fihi hudan wa tubi ala qulubihim wal afwa wa'mur tamathala. Okey, untuk kedua-dua matan ni adalah menerangkan tentang keadaan apabila bertemunya dua huruf mutamathilan yang berbaris dalam dua kalimah, maka Imam As-Susi akan membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Baiklah, kita tengok beberapa contoh di dalam Al-Quran. Contoh pertama, ya'lamu ma baina aydihim. Imam As-Susi akan membacakan ya'lam ma baina aydihim. Dalam potongan ayat ya'lam ma tu, mim di akhir ya'lamu akan dimasukkan ke dalam huruf mim untuk ma. So, ya'lamu ma tu dia akan jadi ya'lam ma. Baiklah, itu adalah untuk keadaan yang pertama. Untuk keadaan kedua, apabila huruf pertama daripada dua huruf mutamathilan itu didahului dengan huruf mad ataupun huruf mad dan din ataupun huruf din sahaja, maka diharuskan bagi bacaan Imam As-Susi untuk mengidghamkannya dengan tiga wajah, iaitu secara qas, secara tawassut dan secara mad. Seterusnya saya akan bacakan matan yang kelima dan keenam yang berbunyi idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin aw al muktasi tanwinuhu aw muthaqqala kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aidan tamma miqatu mustila. Okay, untuk matan ni dia menerangkan tentang mawani'ul idgham al-kabir, iaitu keadaan-keadaan yang tidak dibolehkan idgham. Okay, terdapat 4 keadaan di mana idgham tidak dibolehkan, iaitu keadaan yang pertama, jika huruf pertama bagi dua mutamathilan adalah ta mutakallim. Sebagai contoh, kuntu turaba. Untuk keadaan kedua, jika huruf pertama bagi mutamathilan adalah ta mukhatabah. Sebagai contoh, afa'ata tukrihun nas. Okay, untuk keadaan yang ketiga ialah ketika huruf pertama bagi kedua mutamathilan itu adalah berbaris tanwin. Sebagai contoh, wasi'un alim dan ghafurur rahim. Untuk keadaan yang keempat adalah apabila huruf pertama bagi kedua mutamathilan adalah berbaris sabdu. Sebagai contoh, fatamma miqatu rabbi dan wa kharra raki'a. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan untuk bab yang terakhir pada kali ini, iaitu bab ha al-kinayah. Baiklah, sebelum saya akan teruskan kepada membaca matan, saya akan terangkan secara kasar apa itu ha dhamir. Ha dhamir ini digelarkan dengannya kerana merupakan kata ganti nama diri yang merujuk kepada individu tunggal yang tidak hadir ataupun ghaib. Seterusnya saya akan teruskan kepada matan. Untuk pembentangan bab kali ini, saya cuma akan membahaskan dua matan yang awal sahaja. Okey, matan pertama dan matan kedua adalah berbunyi walam yasiluha mudmarin qabla sakinin wa ma qablahu tahriku lil kulli wusila wa ma qablahu taskin li ibni kathirihim wa fihi muhanan ma'hu hafsun akhu wila. Okey, untuk kedua matan ni
terdapat beberapa bentuk yang akan terlibat. Baiklah, terdapat 4 bentuk yang akan saya bahaskan dalam bab kali ini, iaitu bentuk yang pertama ialah ketika hal domir. Sebelumnya ialah huruf yang berbaris dan selepasnya ialah huruf mati. Untuk bentuk yang kedua, bila hal domir terletak di antara dua huruf yang berbaris. Untuk bentuk yang ketiga adalah apabila hal domir sebelumnya terdapat huruf sukun dan selepasnya terdapat huruf berbaris. Dan untuk bentuk yang keempat adalah ketika hal domir terletak di antara dua huruf yang sukun. Baiklah, untuk mata yang pertama ni, dia menerangkan tentang dua bentuk daripada 4 bentuk yang saya cakapkan tadi. Untuk bentuk yang pertama adalah ketika hal domir terdapat sebelumnya huruf yang hidup dan selepasnya huruf yang sukun. Sebagai contoh, lahul mulku wa lahul hamdu. Okey, untuk bentuk yang kedua adalah ketika hal domir terletak di antara dua huruf yang sukun. Sebagai contoh, fihil Quran. Hukum bagi kedua-dua bentuk ni adalah dipersetujui oleh semua imam al-qura untuk tidak mensilahkan ia, untuk tidak memanjangkan ia. Seterusnya, untuk matan yang kedua, dia menerangkan tentang dua lagi bentuk yang tinggal, iaitu ketika hal domir terletak di antara dua huruf yang hidup ataupun huruf yang berbaris. Dan yang bentuk yang kedua adalah ketika hal domir terdapat sebelumnya huruf sukun dan selepasnya huruf yang hidup, huruf yang berbaris. Okey, kita mula-mula akan terangkan salah satu bentuk dulu, bentuk yang pertama dulu, iaitu di mana hal domir terletak di antara dua huruf yang hidup. Okey, antara contohnya untuk bentuk ni adalah la tuhrik bihi lisanaka litaj'ala. Hukum untuk bentuk ni adalah dibaca silah bagi semua imam qiraat dengan kadar 2 harakat, kecuali jika selepasnya terdapat hamzah qata'. Maksudnya untuk bentuk ni semua imam qiraat telah bersetuju untuk membacakannya dengan kadar silah 2 harakat, kecuali pada keadaan di mana hal domir ni bertemu dengan hamzah qata'. Okay, untuk keadaan di mana hal domir ni bertemu dengan hamzah qata', maka hukum bacaan akan tertakluk. Maka hukum bacaan bagi keadaan ini adalah tertakluk kepada hukum mad munfasil. Untuk bentuk yang terakhir yang akan kita bincangkan adalah di mana hal domir terdapat sebelumnya huruf sukun dan selepasnya huruf yang berbaris. Sebagai contoh, fihi huda dan ijtaba wa hada. Hukum untuk bentuk ni terdapat beberapa perbezaan antara beberapa imam qiraat. Okay, kita tengok yang pertama, Ibnu Katsir akan membacanya dengan silah 2 harakat. Imam Hafs akan membaca keadaan ini dengan silah 2 harakat pada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu fihi muhana. Manakala bagi Imam Al-Baqun, selain daripada imam-imam yang disebutkan di atas, akan membacanya tanpa silah. Ini saja daripada saya. Mana yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya doakan semoga pembentangan video yang saya buat ni dapat memberikan manfaat yang cukup baik bagi sesiapa sahaja yang menonton video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.